Halo pemirsa, terima kasih karena Anda masih terus setia bersama di dalam channel ini. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe supaya Anda tidak ketinggalan dengan perkongsian-perkongsian berita yang saya akan kongsikan di dalam channel ini. Untuk perkongsian berita hari ini dipetik daripada syahbudin.com.net. Apa komplot UMNO dalam isu semakan kehakiman Najib? Kenapa Zahid Hamidi setuju jadi saksi? Dan pernahkah Tengku Zafrul tunjuk titah agung itu kepada PMX? Dalam isu semakan kehakiman yang difailkan oleh Najib Razak untuk mencabar kewujudan satu titah tambahan yang dikatakan telah diperkenan oleh Yang di-Pertuan Agong ke-16 supaya bekas Perdana Menteri itu menjalani baki 6 tahun penjara di bawah tahanan rumah. Secara mudah difahami, ia adalah saman yang dikemukakan terhadap kerajaan. Ini berikutan pihak yang dinamakan dalam semakan kehakiman Najib itu ialah Menteri Dalam Negeri, Komisioner Jeneral Penjara, Peguam Negara, Lembaga Pengampunan bagi Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Bahagian Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Ketua Pengarah Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang di JPM dan Kerajaan Malaysia. Maka bagaimana seorang timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi boleh bersetuju untuk menjadi saksi dan membuat affidavit sokongan kepada permohonan Najib itu? Tidakkah perbuatan Zahid Hamidi setuju menjadi saksi seolah-olah beliau telah bertindak menentang kerajaan yang dianggotainya sebagai Menteri Kabinet? Ini tata kelola jenis apa namanya? Selain itu, menerusi affidavit yang diikrarkan Zahid Hamidi pada 9 April lalu, timbalan Perdana Menteri itu berkata beliau dimaklumkan mengenai kewujudan titah addendum itu oleh Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz ketika pertemuan mereka di rumahnya di Country Heights pada 30 Januari lalu. Apabila saya menyoal lebih lanjut, Tengku Zafrul menunjukkan kepada saya salinan titah addendum itu yang tersimpan pada telefonnya, yang beliau ambil gambar dan imbas sendiri daripada salinan asal seperti yang ditunjukkan kepadanya oleh Yang di-Pertuan Agong ke-16 Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Bilasya. Kandungan titah addendum itu secara jelas menyatakan bahawa permohonan Najib dibenarkan untuk menjalani hukumannya yang dikurangkan kepada tahanan rumah dan bukannya secara pemenjaraan seperti sekarang di penjara Kajang. Saya juga melihat titah addendum itu bertarik 29 Januari 2024 yang mempunyai meterai dan tanda tangan Yang di-Pertuan Agong ke-16. Saya seterusnya mengesahkan bahawa titah addendum itu adalah tulen dan sebenarnya adalah titah prerogatif diraja sama seperti titah utama. Demikian kata Zahid Hamidi dalam affidavitnya kepada mahkamah. Dalam hal ini berdasarkan affidavit Zahid Hamidi itu, adakah Tengku Zafrul telah menunjukkan titah addendum yang gambar atau salinan image-nya ada disimpan dalam telefon bimbitnya itu kepada PMX atau memaklumkannya kepada kabinet terlebih dahulu? Jika tidak, kenapa ia mesti ditunjukkan kepada Zahid Hamidi yang merupakan hanya pemimpin nombor 2 dalam kerajaan? Lagi pula, berdasarkan hakikat beliau menunjukkan gambar atau salinan titah addendum itu pada 30 Januari itu hanya sehari selepas mesyuarat Lembaga Pengampunan diadakan pada 29 Januari, nampaknya pantas sungguh Tengku Zafrul menyampaikan maklumat yang diperolehinya kepada Zahid Hamidi. Apa muslihat Tengku Zafrul dalam hal ini? Dalam pada itu, oleh kerana disebutkan bahawa Tengku Zafrul yang memiliki gambar atau salinan image titah addendum tersebut melalui apa yang didakwa telah ditunjukkan oleh Agong ke-16 kepadanya, mengapa tidak Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri itu sendiri yang diminta?
oleh Zahid Hamidi untuk menjadi saksi dan mengemukakan affidavit bagi permohonan semakan kehakiman yang difailkan Najib. Kenapa mesti Zahid Hamidi selaku timbalan Perdana Menteri dan Presiden UMNO pula yang setuju menjadi saksi dan mengemukakan affidavit ke mahkamah? Komplot terlindung apa yang cuba dirancang Zahid Hamidi dan UMNO dalam permainan ini? Adakah PMX sudah cukup awas dan berjaga-jaga membentengi kedudukannya sekarang ini? Ditulis oleh Syahabuddin Husin. Tonton dan puan-puan, apa pendapat Anda dengan perkongsian berita yang baru saya kongsikan sebentar tadi? Anda boleh tinggalkan pendapat Anda di ruangan komen di bawah. Jumpa di perkongsian berita yang seterusnya. Bye-bye.